Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita merenung satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah. Pada ayat yang ke-168 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik bagi kamu, dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sidang jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini ada dua perkara yang penting yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada sekalian manusia. Yang pertama yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, agar seseorang itu memastikan apa yang masuk ke dalam perutnya adalah daripada sumber yang halal lagi baik. Mengapa seseorang itu dia mesti dan wajib memastikan apa yang dimakan itu adalah suatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kerana yang pertama, tuan-tuan, antara perkara yang akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan berganjak telapak kaki seseorang anak Adam, tidak akan berganjak, tidak akan bergesek telapak kaki seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, hatta yus'al an arba, melainkan ia akan disoal tentang 4 pertanyaan ataupun tentang 4 persoalan. Yang pertama, apa yang akan kita mesti kena jawab di hadapan Allah? Wa an umurih fima afnah, tentang umur kita telah ke mana telah kita habiskan, umur kita ke mana telah kita sisa-sisakan, dan ke mana telah kita gunakan umur kita. Kemudian wa an jasadih fima ablah, kemudian dia akan ditanya tentang jasad, sama ada ke mana telah kita gunakan jasad kita, ke mana telah kita letihkan dan lelahkan jasad kita. Dan kemudian ditanya wa an ilmi, tentang ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sama ada kita beramal ataupun tidak. Kemudian ditanya wa an malih, tentang harta dan kekayaan kita, min aina iktasabah wa fima wada'ah, daripada mana kita mendapatkan sumber kekayaan kita dan ke mana kita belanjakan sumber kekayaan kita, akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan tentang harta, kata Nabi, akan berlaku pada 2 arah. Pertama, daripada mana kita dapatkan. Yang kedua, ke mana kita belanjakan. Berarti harta kita bukan sahaja mesti dibelanjakan pada jalan yang betul, bahkan harta kita mesti dan wajib diperolehi melalui cara yang betul. Tak boleh daripada harta yang halal dibelanjakan pada jalan yang haram. Bahkan tidak boleh juga daripada jalan yang haram kita dapatkan sumber kekayaan kita dibelanjakan pada sesuatu yang halal pun tidak boleh. Buat kenduri kesyukuran, buat jamuan moreh, taja jamuan moreh, orang tanya kenapa malam ni makan mewah sangat, dia kata petang tadi kena juga sekeping nombor ekor, dia kata. Jadi maknanya daripada sumber yang haram, tak boleh dibelanjakan pada jalan yang halal. Bahkan tidak boleh mengerjakan haji dan umrah dengan duit yang haram, dengan duit rasuah. Kerana itu orang yang mengerjakan haji ataupun umrah menggunakan duit yang haram, ketika mana dia berkata labbaik Allahumma labbaik, lalu berkatalah malaikat kepadanya, la labbaik, tidak ada labbaik bagi kamu, wala sa'daik, tidak ada iaitu sa'daik bagi kamu. Jadi maka kerana itulah mestilah bagi kita mengusahakan daripada sumber yang halal. Apa yang masuk ke dalam perut anak dan isteri kita,
wajib daripada sumber yang halal. Kesannya mungkin kita tidak dapat melihat pada hari ini, tapi jangka masa yang akan datang, kesannya Allah Ta'ala memberi kesan kepada perangai anak dan isteri kita. Terkesannya daripada apa yang kita makan, memberi kesan kepada akhlak dan ibadat ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu orang hamba Allah ni tuan-tuan, dia ni dulu dia ada buat kerja bahagian pelesenan. Sekarang ni dia kerja, dia jadi token perabot. Saya duduk sembang dengan dia, kata dia pun ceritalah dulu, dia kata, Ustaz, saya ni kerja bahagian pelesenan. Jadi tiap-tiap kali dia kata orang hulur lesen kat saya, bawa lesen dah ada duit dah. Itu pengakuan dia lah. Bawa lesen ada duit. Jadi saya pun yang terima ni faham, yang bagi pun faham. Kami saling faham, memahami di antara satu sama lain. Maknanya rasuah lah tuan-tuan. Jadi dia kata, saya waktu tu Ustaz duduk kerja kat Johor. Jadi waktu tu memang kaya lah Ustaz, tapi tak ada berkat, dia kata. Dia pun mengaku duit yang haram ni tak ada berkat. Dia kata kaya tak kaya, duit banyak waktu tu, sampai dia kata kalau nak minum air kopi secawan pun pergi ke Singapura. Dan dia ni suka kumpul koleksi kasut kulit mahal. Dia dapat duit, dia akan beli kasut kulit. Dia akan dapat duit, dia beli koleksi kasutnya. Sehinggalah dia kata, satu hari dia kata rumah dia kena pecah masuk, perompak angkut sekali dengan rak-rak kasut sekali. Kasut pun diangkut dengan rak sekali diangkut. Dia kata memang tak ada berkat Ustaz, duit haram ni. Dia mengaku. Sehinggalah dia kata satu hari Allah Ta'ala takdirkan dia dapat anak perempuan, anak sulung ni. Bila dia dapat anak sulung, dia janji pada diri dia sendiri, ya Allah, aku takkan bagi satu sen pun duit haram masuk ke dalam perut anak aku. Kerana dia tidak bersalah dalam urusan ini. Aku saja yang banyak dosa. Jadi dia tanam keazaman, dia tak nak bagi anak dia makan daripada sumber yang haram. Cuma waktu tu dia masih lagi ambil rasuah. Cuma macam mana dia buat, dia cerita kat saya, dia kata duit gaji dia letak satu poket, duit yang rasuah ni satu poket. Dia ambil lagi, warak sikit lagi tuan-tuan. Dia warak sikit lah, dia asing pula. Jadi sehinggalah yang menyentuh jiwa dia, satu hari dia nak pergi beli susu anak, dia kata dia bayar dengan duit gaji dia tak cukup, lebih kurang dalam 20 sen. Nak bayar duit susu anak, duit gaji dah habis, terpaksa ambil duit rasuah ni 20 sen top up buat bayar susu anak. Ketika itulah Ustaz, hati saya rasa tak sedap, hati rasa gelisah. Dia kata tak boleh tidur malam, teringat betapa berdosanya saya pada ahli keluarga saya. Dia pun berhentilah kerja tersebut. Lalu kemudian dia pun kerja sebagai lebih kurang bawa lori macam itulah, bawa barang-barang, trailer tuan-tuan. Dia kata Ustaz, bawa lori, cara haram bawa lori juga, dia kata. Lesak berapa unit daripada lori, jual kat luar. Dia kata token mana kira Ustaz. Tak kira lagi dengan macam-macam hal. Kalau tak jujur orang lori ni, dia kata Ustaz, ada cara nak dapat duit, cara haram pun ada juga. Lagi sampailah dia pun dapat boleh buka satu kedai perabot. Jadi sehinggalah dia kata alhamdulillah sekarang ni saya boleh berniaga lah Ustaz, hidup dengan cara saya sendiri. Sehingga bila dia jadi macam tu, dia tuan-tuan, saya berurusan dengan dia, kalaulah perabot untuk madrasah 1 sen dia tak ambil. 1 sen dia tak ambil. Dia kata Ustaz, saya kalau Ustaz nak suruh saya buat resit, saya buat resit. Kalau baru rosak, saya tukar baru. Duit saya tak nak ambil, dia kata. Ni infak saya, dia kata. Jadi saya pun tanyalah, bang, saya nak tahu satu je, berapa agak-agak jualan abang ni, sebab nampak kedai tak berapa besar ni. Alhamdulillah, okey lah Ustaz. Bulan biasa dapat 1,000 hasil jualan, bulan Ramadan 3 ke 400,000. Kalau bulan puasa dia lagi lipat ganda pahala. Bukan setakat pahala lipat ganda, keuntungan pun lipat ganda. Kerana bulan puasa bukan setakat orang lapar perut tuan-tuan, lapar perabot sekali. Jadi dia lapar tu semua je tuan-tuan. Jadi maknanya dia kata dapatlah rezeki macam tu. Saya pun tanya macam mana anak-anak abang sekarang. Dia kata alhamdulillah Ustaz, anak saya walaupun saya sibuk, jarang-jarang balik rumah, alhamdulillah Allah rezekikan tiap kali balik rumah dengar suara anak baca Quran. Maknanya Allah Ta'ala jadikan dengan sebab sumber yang halal tadi, rezeki yang dia usaha cari daripada sumber yang halal, Allah rezekikan dia anak yang soleh. Allah Ta'ala rezekikan dia anak yang salihah, keluarga yang baik. Jadi kan itu penting kita ni makan makanan yang halal lagi baik. Kerana orang yang memakan makanan yang haram, memakan makanan yang syubhah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala
akan menarik pemustajaban doa di sisi Allah Ta'ala. Doa dia tidak akan mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang memakan tidak menjaga pemakanan saat dia berkata, Ya Rab, wahai Tuhan, Ya Rab, wahai Tuhan. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, sekalipun dia bermusafir dengan kusut masai keadaan dirinya, tetapi sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka lalu dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memperkenankan doanya. Kan itu satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu orang sahabat ketika mana berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, jadikanlah, mintalah pada Allah supaya doa aku menjadi doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas minta agar doa dia ini sentiasa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, nescaya akan dimustajabkan doa kamu. Maknanya perbaikikan apa yang kamu makan, maka nescaya doa kamu menjadi doa yang mustajab. Allah Ta'ala akan memelihara dan Allah Ta'ala akan menjaga doa-doa yang kamu hajati. Jadi kan itu tuan-tuan, satu orang yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari, satu makanan yang dibawa balik oleh iaitu khadamnya. Jadi khadam Abu Bakar ni kadang-kala sentiasa bawa balik makanan. Kebiasaannya Abu Bakar akan tanya, ni makanan daripada mana? Ni makanan daripada mana? Cuma hari tersebut, satu hari, Sayyidina Abu Bakar tak tanya. Dia terus ambil makanan yang dibawa balik oleh khadam tadi, terus masuk dalam mulut dia. Lalu kemudian khadam dia merasa heran, pelik. Biasa Sayyidina Abu Bakar akan tanya dia, daripada mana dia dapat makanan. Kali ni tak tanya, ni pelik ni. Kata khadam dia, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, biasa kamu tanya aku daripada mana sumber kamu makan ni, tapi hari ni kamu tak tanya pun aku. Maka lalu Abu Bakar pun rasa nak tanyalah bila khadam tadi kata demikian. Habis itu makanan yang aku makan tadi daripada mana? Dia kata daripada pemberian seseorang yang aku kenal dia tu kerana dulu waktu zaman jahiliah dulu, waktu zaman-zaman aku nakal dulu, zaman-zaman jahil dulu, dia ni minta aku tilik nasib dia. Tilik nasib. Jadi aku ni bukan pandai pun tilik nasib, aku buat-buat pandai je lah tilik nasib. Jadi aku kelentong gitu je lah. Pura-pura macam aku ni orang pandai tilik nasib. Jadi kerana itulah aku kenal dia. Jadi dah lama dah aku tak jumpa dia. Tadi baru aku jumpa dia. Jadi dia kenal aku, maka dia memberi sedikit makanan pada aku. Kalau kira tak ada apa pun, kalau tak tanya pun tak jadi masalah. Tapi kerana warak Sayyidina Abu Bakar, maka dia tak nak makan daripada perkenalan dia dengan cara yang tidak elok. Maka dia pun jolok jari dalam mulut dia sehingga dimuntahkan habis apa yang dimakan tadi. Maka kata Abu Bakar, kalaupun sekiranya aku muntah tadi bersama dengan nyawa aku keluar sekalipun, akan aku tetap memuntahkan makanan yang aku makan tadi, walaupun terpaksa mati sekalipun. Begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjaga apa yang dimakan di dalam kehidupannya. Begitulah juga dengan satu orang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami pada tahun 188 Hijrah, yang mana dia ini dinisbahkan dengan nama Bustam. Bustam ni tuan-tuan Parsi. Maka digelar sebagai Al-Bustami. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini dia terkenal dengan seorang yang kalau dia berdoa confirm, boleh dikatakan confirm mustajab lah doa ni. Kenapa? Kerana dia ni orang yang soleh. Jadi Abu Yazid Al-Bustami, mengapa doa dia ni menjadi doa yang makbul? Dikatakan sejak daripada dalam kandungan lagi. Cerita ibunya bahawa Abu Yazid waktu dalam kandungan lagi, ketika mana mak dia termakan satu makanan yang dia tak tahu daripada sumber halal ataupun tidak syubhat, iaitu makanan yang syubhat. Maka ketika itu baby dalam kandungan tadi, iaitu Abu Yazid tersebut, menendang-nendang perutnya sehingga dia muntahkan balik makanan tersebut. Maknanya dalam kandungan lagi Allah Ta'ala dah jaga dah dia, supaya dia tidak memakan makanan yang tidak elok. Sehingga bila dia membesar dengan makanan yang baik, sehingga dia menjadi orang alim, ahli ibadah, dan bila dia berdoa Allah perkenankan doanya. Jadi satu hari Abu Yazid
Dia pergi ke satu tempat, rumah GRO, tuan-tuan. Rumah pelacur lah begitu. Kerana di kampung tu ada satu orang perempuan murahan yang comel, yang lawa lah, tuan-tuan. Jadi Abu Yazid pergi berdiri di rumah perempuan tersebut. Jadi perempuan ni dia ada pembantu je. Jadi bila hari tersebut, perempuan ni pun tanya kepada pembantunya, hari ni kenapa tak ada pelanggan rumah kita hari ni? Kenapa tak ada orang lelaki nak mari langgan aku hari ni? Maka kata pembantunya, wahai tuan, macam mana orang nak langgan tuan hari ni? Kerana yang berdiri di rumah kita Tok Guru hari ni. Jadi bila Tok Guru ada depan rumah pelacur ni, orang tak berani. Ustaz duduk depan kedai nombor ekor, memang tak berani. Tak tahulah ustaz tu beli nombor ekor ke ataupun saja duduk situ, wallahualam. Tapi kalau ustaz dah duduk situ, memang kita tak pergi. Jadi bila Abu Yazid duduk di situ, orang pun jadi segan nak pergi. Segan nak pergi ke rumah pelacur tadi. Maka pelacur perempuan tadi tanpa segan silu beritahu, lah, kenapa tak tanya dia apa hajat dia? Lalu kemudian dia pun pergi tanya. Jadi perempuan ni pergi sendiri, dia tanya. Jadi perempuan tu tanya, apa yang hajat kamu datang kemari? Tanya alim ulama, iaitu Abu Yazid Al-Bustami ini. Apa hajat kamu datang kemari? Maka mudah bahasanya kata Abu Yazid, aku nak tidur dengan kamu satu malam. Tuan-tuan, Tok Guru ni ajak tidur satu malam. Kata perempuan ni, kau nak langgan aku, bayar ingat free ke? Kalau nak bayar, okey, berapa? Aku nak bayar. Maka disebut harga sekian-sekian. Maka dibayar dengan harga tersebut. Baik, masuk bilik. Maka bila masuk bilik ni, kata Abu Yazid, sebelum apa-apa aku nak minta satu je, iaitu kau ambil pakaian yang aku bawa ni. Abu Yazid dia bawa satu pakaian menutup aurat. Dia bawa pakaian siap-siap, pakaian macam jubah macam tu lah, pakaian menutup aurat. Aku nak kau pakai pakaian ini dan berjalan beberapa langkah di hadapan aku. Benda dah bayar, dia buat je, tuan-tuan. Kalau dah bayar, ikutlah. Nak ajar tajwid ke, nak buat kuliah duha ke, nak buat kuliah muslimat ke, nak baca kitab ke, itu pula dah bayar dah. Dia orang ni perempuan murahan, asal bayar. Nak buat apa, ikut pandai, asal bayar sudah. Jadi maka Abu Yazid ni, dia kata apa, aku nak kau pakai pakaian ini, lalu berjalan beberapa langkah di hadapanku. Lalu perempuan ini pakai pakaian yang menutup aurat, berjalan di hadapan Abu Yazid Al-Bustami. Dengan keindahan perempuan ini, Abu Yazid pun mengangkat kedua tangannya, wahai Tuhan, sebagaimana engkau cantikkan zahir perempuan ini, maka cantik dan indahkan juga batinnya sekali. Maka lalu kemudian Abu Yazid kata, okey dah, buang balik pakaian tersebut. Maka perempuan tadi menangis, tak nak buang pakaian, menyesal. Dan sehingga sejak daripada itulah dia tidak pernah membuka auratnya. Kerana doa Abu Yazid Al-Bustami yang menyatakan cantiknya luaran dia, cantiklah dalamannya sekali, Allah kabulkan, sehingga dia tak tergamak lagi nak membuka auratnya. Menangis dia kerana tak nak membuka aurat. Lalu Abu Yazid meninggalkan dia dalam keadaan dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa ketika selepas itu, dia jumpa balik perempuan tadi di Masjidil Haram. Lalu perempuan tersebut mengenangkan terima kasih dia kepada Abu Yazid kerana sebabnya dia mendapat hidayah dan petunjuk, maka dia memberi hadiah kepada Abu Yazid Al-Bustami. Itulah dia orang yang makbul doanya, tuan-tuan. Jangan pula kerana cerita ni kita kata, Ustaz, saya rasa terinspirasilah dengan Abu Yazid Al-Bustami ni. Rasa-rasa malam ni nak pergi Bukit Bintang je rasanya. Jangan, tuan-tuan. Takut pergi dengan jubah, balik tak tahulah jubah ke mana, kopiah ke mana. Kita iman senipir bawang. Kalau iman senipir bawang, jangan cari pasal. Ni orang yang iman kuat, dia letaknya kat mana pun dia tak pernah bergoncang. Kenapa? Kerana iman dia kuat, takutnya pada Allah. Kita ni, iman kita yang nipis ni kena cari orang-orang baik. Kena cari orang baik, duduk kat surau, duduk masjid, baru rajin sembahyang sunat. Duduk rumah tak sembahyang sunat. Duduk rumah sembahyang fardu seorang-seorang. Duduk sini baru sembahyang berjemaah. Kita ni iman senipis bawang, kena ada suasana baru mudah jadi baik. Jadi maka kerana itulah, makan, jaga makan, kata Allah, makanlah makanan yang halal lagi baik. Lalu kemudian ayat yang seterusnya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka Allah mengingatkan bahawa syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Sebab itu tuan-tuan, musuh kita adalah syaitan. Syaitan iaitu membisikkan
iaitu meniupkan dua perkara kepada kita. Yang pertama, syaitan meniupkan kepada kita was-was di dalam kehidupan kita. Syaitan menjadikan kita was-was. Was-was ambil wuduk. Kadang-kadang ambil wuduk dah macam mandi, tuan-tuan. Dia basuh muka sampai 20 kali basuh muka. Basuh kaki. Imam dah tayat akhir, dia pun baru mari semayang. Kenapa? Was-wasnya kuat. Kadang-kadang was-was ketika mana solat. Ini syaitan punya kerja. Sebab tu orang was-was kena usaha hilangkan penyakit was-was. Cuba usaha. Jangan turuti kata-kata syaitan. Guru saya, dia mudah je dia kata, orang yang was-was dia ikut madhab syaitan. Oh, kasar tuan-tuan. Oh, jadi kita kata tak boleh jadi. Orang yang was-was bukan madhab Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, itu adalah madhab syaitan yang menjadikan kita was-was. Kadang-kadang was-was baca Fatihah bis duk bis saja sampai 38 kali bis, tuan-tuan. Itulah dia. Jangan sampai macam tu. Ubah, tuan-tuan. Paksalah diri jangan was-was. Kan itu penting kita belajar. Belajar akan menjadikan hilang was-was. Bila kita yakin, menjadikan kita hilang was-was. Kemudian yang kedua, iaitu macam mana kita nak hilangkan was-was ni? Mudah, tuan-tuan. Buat yakin. Walaupun kita waktu tu tak berapa yakin. Sebab setan ni dia pandai. Bila kita dah nak habis nak basuh kaki, dia pun bisik. Tadi kamu lupa niat, dia kata. Lupa niat. Kita pun ulang balik basuh muka sampai niat. Sampai nak basuh telinga, setan pun bisik lagi. Tadi segmen tadi tak kata sikit tu waktu basuh muka, kata setan. Niat betul dah tadi. Segmen pula tak kata. Ulang pula sekali lagi. Basuh pula. Setan bila nak basuh kaki, setan kata, tadi kat siku rasa ada kering sikit tadi kat siku. Kita pun cek. Kering tadi, kering kerana tak basuh ke, kering kerana dah kering ke apa ni? Basuh pula sekali lagi. Itu setan lah. Jadi cara yang paling mujarab, tuan-tuan. Paling mujarab macam mana? Buat yakin, buat tak erti je, buat tak tahu je, tuan-tuan. Sampai habis. Kalau setan bisik sah tak sah apa, lain. Itu buat yakin je. Teruskan. Sampai bila? Buat 40 hari. InsyaAllah tak sampai 40 hari, sembuh, tuan-tuan. Itulah dia. Itu ubat yang paling mujarab. Samalah juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca je, tuan-tuan. Ni kadang-kadang waktu itulah dia duk ikut kata setan. Setan kata sin bukan fa. Setan tukar betul tajwid pula dalam Fatihah. Dia pun ulang lagi. Setan kata dengung tak cukup tu 2 harakat. 1 harakat setengah je tadi. Setan tolong kira bahagian kita. Kita pergi ikut kata dia buat apa? Baca je, tuan-tuan. Setan kata tertinggal ayat ke tak tertinggal ayat, peduli apa aku? Teruskan solat 40 hari buat, insya-Allah sembuh. Itu cara paling mudah sekali lah. Tak perlu doa, tak perlu apa. Itu cara paling mudah. Tuan-tuan, syaitan musuh kita. Dia membisikkan kejahatan di dalam kehidupan kita. Kan itu bagaimana kita nak menjadikan syaitan ni musuh kita, tuan-tuan? Ikutlah sunnah, kerana syaitan menyalahi sunnah. Tuan-tuan, buatlah apa saja ikut sunnah Nabi SAW. Minum dalam keadaan duduk, minum tangan kanan. Nanti nak keluar surau, keluarlah surau langkah kaki kiri. Kerana setan suka kalau kita keluar surau langkah kaki kanan. Sebab apa? Kaki kiri ikut sunnah. Masuk surau kaki kanan. Setan sangat tak suka kita masuk surau kaki kanan. Kerana sunnah masuk kaki kanan, setan suka menyalahi sunnah. Jadi kan itu, kita kalau tak nak ikut setan, nak bermusuh dengan setan, nanti keluar, pastikan kaki kiri kita keluar ikut sunnah Nabi SAW. Tengoklah nanti, tuan-tuan, beratur jam terus depan sliding door. Kenapa? Dia terlupa dah hak mana kiri, hak mana kanan, tak tahu. Dia kata, orang Terengganu kata rohak betul lah, dia kata. Menyusahkan betul lah, dia kata Ustaz malam ni. Maknanya satu kerja pula kena tentu hak mana kiri, mana kanan. Jadikan itu, buatlah sunnah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kenapa? Kerana setan sangat tidak suka apabila hamba Allah mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi itulah di antara sedikit perkongsian ringkas tentang ayat 168 suratul Baqarah yang kita bicara pada malam yang mulia ini. Moga-moga menjadi pengajaran kepada kita, insya-Allah. Jadi tazkirah Ramadan itu sajalah. Tak boleh panjang-panjang, dia tengok muka saya macam roti john dah. Jadi setakat tu je lah. Jadi setakat tu, tuan-tuan, saya ambil kesempatan
Elan sikit tuan-tuan, saya tiap-tiap Ramadan kita buka peluang, siapa-siapa yang nak bantu saya. Sekarang ni saya tengah duk buat siapkan satu dewan solat dengan dewan iaitu kelas tahfiz di Kampung Atas Tul, Kuala Terengganu, dekat Nasi Dagang Atas Tul. Jadi kalau orang kenal tahulah, kalau orang tak kenal dia ingat kedai tu Atas Tul, Tul yang bayar tu, bukan tuan-tuan. Dia kata Atas Tul, tak, macam mana makan Atas Tul, dia tu. Tak, nama kampung tu memang Atas Tul. Tul tak ada tuan-tuan. Tulnya tak ada. Jadi ada orang wakaf tanah kat saya tu. Jadi kita tengah duk buat bangunan tahfiz. Sekarang ni kita tengah nak siapkan iaitu bahagian bumbung. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil, ada tabung kita buka dan ada flyers. Jadi tuan-tuan bolehlah infak berapa pun tak ada masalah. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat wakaf, lot wakaf atas nama arwah atau atas nama mak ayah ke, satu lot wakaf ni RM50. Satu lot RM50. Kalau tak bawa duit tak apa, boleh scan, ada QR pada resit wakaf ni. Dengan saya pun boleh, ataupun kat luar tu ada, kita buka kaunter wakaf dengan kaunter jualan kat luar tu. Jadi itu sajalah. Kalau boleh malam ni biar habislah resit wakaf ni. Tak habis saya tak mari dah ke department ni. Gurau je mari juga, insya-Allah akan jemput. Jadi setakat tu saja aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma arhamna fi Ramadan, Allahumma ighfir lana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami muslimin dan muslimat pada bulan yang mulia, pada malam yang mulia, pada majlis yang mulia, di rumah-Mu yang mulia, himpunkanlah kami ya Allah, muslimin muslimat yang sama terhimpun di dalam syurga Firdaus di hari akhirat kelak tanpa hisab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.